So jika wujud aliran tunai negatif, seseorang harus memperbetulkan plan kewangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. So bila kamu dah nampak pengaliran duit kamu daripada gaji, kamu dah terima gaji, kamu dah asingkan untuk simpanan, kamu dah teruskan dengan perbelanjaan tetap, okey, pembayaran perbelanjaan tetap, tapi bila kamu tengok akhir sekali kamu punya aliran tunai negatif, seharusnya kamu perlu bersiap sedia untuk mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Jangan kamu kurangkan perbelanjaan tetap pula. Tiba-tiba kamu nak kurangkan bayaran ansuran bulanan kereta. So memang dia akan ada charge tambahan lah nanti. Seharusnya kamu kena pandai untuk berjimat dari segi bil-bil utility. Itulah perbelanjaan tidak tetap, ataupun mungkin kamu berjimat dari segi pembayaran makanan, okey, perbelanjaan makanan. Daripada situ juga kita boleh nampak lah, okey, kalau kamu kurangkan perbelanjaan tidak tetap, so boleh atau tidak kamu nak capai aliran tunai positif. So dia macam tu. Dan pada masa yang sama, seseorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Okay, so yang ni kalau kamu dah ada aliran tunai negatif, kalau kamu tidak mampu untuk mengurangkan perbelanjaan tidak tetap, so kamu kena bijak untuk mencari sumber pendapatan lebihan lah. Okay, sumber pendapatan sampingan, supaya daripada aliran tunai yang negatif itu boleh mampu untuk menjadi aliran tunai positif. So dia macam tu. Manalah tahu kan, kamu rasa kamu dah buat plan kewangan tu dah cantik. So pembayaran perbelanjaan tetap pun semua dah tetapkan, yang tidak tetap pun telah pun tetapkan, tetapi masih lagi dapat aliran tunai negatif. So nak tak nak kamu kena cari sumber pendapatan yang lain lah. So pandai-pandailah kamu mencari duit, orang kata duit poket tambahan, supaya perbelanjaan tetap dan juga tidak tetap kamu dia tidaklah tergendala. Okey, so ini adalah berkenaan dengan satu plan kewangan. Okey, kalau ikutkan ini dia berada di muka surat 282. Okey, berkenaan dengan plan kewangan Encik Yusof. Okey, kamu boleh tengoklah dekat sini gaji Encik Yusof RM5,000. Kemudian dia tiada simpanan tetap bulanan, so agak bahaya dekat sini. Okey, dia ada dana kecemasan RM200. So daripada RM5,000 gaji asal yang dia dah terima, tiada simpanan, tapi dia ada dana kecemasan. So dia jadi RM4,800. Kemudian dia bayar untuk perbelanjaan tetap, iaitu rumah dan juga premium insurance. Okey, dia dah mengeluarkan RM1,500 untuk perbelanjaan tetap bulanan. Dan kalau kamu tengok dekat sini, untuk perbelanjaan tidak tetap sampai RM3,300. Okey, so kalau boleh tengok makan dan minuman dia sehingga RM900. Biasanya makan minum ni kita susah nak bajet, kita letakkan satu nilai dan kita jarang nak kacau. Okey, biasanya kita tidak berkompromi dengan makan dan minum. Okey, sebab itu adalah keperluan asas. Begitu juga dengan pendidikan. Okey, pendidikan biasanya orang tidak kacau. Okey, kalau kamu dah allocate, kamu dah tetapkan 600 untuk bayaran bulanan pendidikan, so janganlah kacau. Cuma untuk C, iaitu belanja petrol, so belanja petrol 420 masih boleh dikurangkan sekiranya perlu. Begitu juga dengan bil telefon. Macam bil telefon Encik Yusof ni sehingga RM480. Cikgu pun tak tahulah apa yang dia guna pakai sehingga terlalu banyak. So bil utility seperti bayaran bil elektrik dan juga bil air sehingga RM500. Okey, dan juga yang terakhir melancong. So Encik Yusof ni rupa-rupanya suka melancong. So dia dah habis setiap bulan RM400 untuk melancong sahaja.
Okay, so kamu boleh nampaklah dekat sini sehingga dia tiada baki langsung pendapatan lebihan dia sehingga sifar. Okay, kalau ikutkan masih lagi cantik lah. Okay, kalau ikutkan lebih elok ada nilai. Tapi sifar itu kiranya dia dah membelanjakan duit dia dengan cantik lah. Yang kita risau adalah sekiranya pendapatan lebihan ini bernilai negatif. Itu yang kita risau. Okay, apakah yang kita nak sebut tentang pelan keuangan Encik Yusof ni? Okay, kalau ikutkan ini adalah maklumat berkenaan dengan pendapatan dan juga perbelanjaan Encik Yusof untuk Disember 2019. Okay, so dia bekerja sebagai ejen insurans manakala isterinya seorang suri rumah. Mereka memiliki 3 orang anak yang masih lagi belajar. Okay, Encik Yusof ingin membeli komputer bernilai RM6,000. Okay, agak mahal kos komputer yang dia nak beli. Mungkin dia nak beli PC gaming kot. Okay, so yang spek agak tinggi. So nilai RM6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Boleh tak dia nak capai matlamat dia? Okay, apa yang berlaku dekat sini? Kalau kamu tengok tadi gaji RM5,000 tapi dia tiada simpanan tetap. Okey, tapi dia ada dana kecemasan. Dana kecemasan ni kita guna untuk kecemasan saja, biasanya tidak guna untuk sebarang perbelanjaan. Okey, so pendapatan dia RM5,000, dia punya simpanan pendapatan kosong. So agak-agak boleh tak Encik Yusof ini dia nak beli satu set komputer harga RM6,000 dalam masa setahun? Itu soalan dia. So kalau ikutkan kita tengoklah boleh ataupun tidak. Okay, so pendapatan lebihan dia adalah kosong. Okay, cikgu dah cakap tadi dia langsung tiada pendapatan lebihan. Okay, bermaksud Encik Yusof tidak memiliki simpanan untuk matlamat kewangan untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek. Okay, matlamat kewangan ini adalah jangka pendek lah sebab dia perlukan dalam tempoh setahun. Okey, jangka pendek. So oleh itu dia akan mengalami sedikit kesukaran. Okey, ialah dia tiada simpanan. So daripada mana datangnya duit yang dia nak guna untuk membeli komputer tadi yang berharga RM6,000 dalam tempoh setahun. Okey, so pastinya dia akan mengalami sedikit kesukaran untuk mencapai matlamat kewangan dia. So kalau ikutkan kita dikehendaki untuk membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah kewangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Okey, dana kecemasan cikgu dah cakap kita jangan kacau. So kita kena tolong dia macam mana dia nak capai matlamat kewangan dia, nak membeli satu unit komputer harga RM6,000. So kalau ikutkan soalan A kamu, adakah Encik Yusof menguruskan kewangan dia dengan cekap? Okey, seharusnya tidaklah. Okey, sebab wujud perbelanjaan yang boleh dikurangkan seperti perbelanjaan telefon, bil utility dan melancong. Okey, cikgu dah cakap tadi kita dah tengok telefon dia berapa. Kalau ikutkan telefon dia dah belanja sebanyak 480. Okey, bil utility dia dah belanja sehingga RM500. Okay, melancong dia dah belanja sehingga RM400. So kalau ikutkan dia tidak menguruskan kewangan dia dengan cekap Encik Yusof ni. Okey, dan dia tidak memiliki pelaburan masa hadapan. Okey, dia tiada dalam masa yang sama dia juga tiada simpanan tetap bulanan. Okey, so macam mana agak-agak dia nak capai matlamat kewangan dia nak beli komputer tadi. So itu yang kita nak kena buat lah. Tapi kita tengok yang pertama dahulu, memang pastinya Encik Yusof ini tidak menguruskan dia punya kewangan dengan cekap lah. So ini adalah sebab-sebab dia. Dan yang kedua, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamat dia? So kalau ikutkan dia nak membeli satu set komputer, satu unit komputer harga RM6,000 dalam tempoh setahun. So agak-agak berapa banyak yang dia perlu untuk simpanan bulanan? So dia memerlukan RM500 sebulan. Okey, barulah dia dapat capai RM6,000 untuk setahun. Okey,
So kita nak tengok yang C, bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperolehi bagi menambahkan jumlah pendapatannya. So kalau ikutkan Encik Yusof ni tadi, dia adalah seorang ejen insurans. Okay, so pendapatan tambahan yang mungkin dia boleh buat adalah dengan menjual lebih banyak produk insurans lah. Okay, bila dia berjaya jual lebih banyak, so dia makin dapat banyak. Dan dalam masa yang sama, dia memperkenalkan ejen-ejen yang baru. Daripada situ dia akan dapat commission. Okay, dia akan dapat persen daripada setiap jualan ejen-ejen yang baru. So dia kena lipat gandakan usaha lah kalau ikutkan. Secara tak langsung dia kena lipat gandakan usaha. Encik Yusof ni perlu lipat gandakan usaha, barulah dia boleh dapat pendapatan tambahan. Okay, dan D, anda dikehendaki mewujudkan pelan kewangan baru berdasarkan konsep SMART. Okay, konsep SMART ni SMART. So S ini adalah spesifik. So apa yang dia nak buat? So khusus dia nak membeli komputer untuk tujuan jualan insurans dia. Itulah dia punya S, iaitu khusus. Dia nak beli komputer. Okay, kemudian M, measurable. Okay, boleh diukur atau tidak? Boleh diukur sebab dia nak capai RM6,000 dan dia memerlukan simpanan bulanan sebanyak RM500 sebulan. So A, attainable, boleh dicapai ataupun tidak. So yang ni tadi boleh diukur. So A ini boleh dicapai atau tidak. So RM6,000 ni boleh dicapai dengan simpanan RM500 sebulan. Okay, so R, realistik atau tidak? Adakah matlamat kewangan ataupun pelan kewangan dia ni logik atau tidak? So RM500 adalah 10% daripada pendapatan bulanan dia. So masih lagi logik sebab gaji dia tadi RM5,000. So seharusnya 500 daripada setiap bulan itu datangnya daripada pendapatan bulanan dia. So boleh dapat 10% dekat situ. Dan T, iaitu time bound, dalam tempoh setahun dia perlu kumpul RM6,000. Okay, so ini adalah SMART, konsep SMART. Okay, so apa yang kita nak buat dekat sini? Kalau kamu berjaya perasan, kita dah wujudkan simpanan tetap bulanan dia. Okay, asalnya tadi kosong. So kita dah berjaya menyimpan RM500. Okay, kita dah berjaya bantu Encik Yusof untuk menyimpan RM500 sebulan. Okay, dan dalam masa yang sama kita suruh Encik Yusof mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Okay, so kamu boleh nampaklah dekat sini. Ini adalah pelan kewangan baru bagi Encik Yusof setelah kita mengambil kira beberapa langkah dari segi perbelanjaan tidak tetap. So daripada sini kamu boleh nampak asalnya Encik Yusof ni dia belanja petrol RM420. So kita dah nasihatkan dia untuk kurangkan sehingga RM300. Okay, bil telefon yang asalnya RM480. So kalau kita nak kurangkan secara drastik sehingga RM100, mungkin peritlah untuk Encik Yusof. So kita nasihatkan dia untuk mengurangkan sedikit daripada RM480 menjadi RM300. Kemudian bil utility seperti elektrik dan juga air, asalnya penggunaan sehingga RM500. So kita nasihatkan dia untuk berjimat cermat RM350 dan melancong daripada RM400. So kita nasihatkan untuk kurangkan menjadi RM200 dan dalam masa yang sama kita galakkan dia untuk membuat pelaburan iaitu RM150. Okay, so ini yang kita dah buat adjustment, kita dah buat pengubahsuaian. Okay, so kalau ikutkan RM500 sebulan yang berjaya disimpan membolehkan Encik Yusof mencapai matlamat jangka pendeknya iaitu memiliki komputer bernilai RM6,000. Okay, so kalau kamu tengok kita dah pun berjaya menasihati Encik Yusof ni untuk menyimpan RM500 iaitu 10% daripada pendapatan bulanan dia. So bila kita dah berjaya simpan 500, memang 500 lah jumlah yang kita perlukan untuk setahun supaya cukup RM6,000 untuk membeli komputer. So bila kamu dah berjaya simpan, kita dah berjaya nasihatkan dia untuk simpan. So insyaAllah dia punya pelan kewangan
untuk mencapai ataupun membeli satu unit komputer berharga RM6,000 akan berjaya dicapai. Okay, so kita nak menilai kebolehslaksanaan pelan kewangan Encik Yusof. So setiap perancangan kewangan harus dinilai daripada semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Okay, antara faktor yang perlu diberi tumpuan adalah seperti kadar inflasi. So kamu mungkin pernah dengar perkataan inflasi. So inflasi ini adalah kenaikan paras harga umum. Okay, so apabila inflasi berlaku, bermaksud harga barang-barang naik. Okay, harga dia semakin naik. So bermaksud kamu punya taraf hidup juga akan meningkat lah. So nak tak nak, apabila kamu dah ada pelan kewangan, dalam masa yang sama kamu kena tengok juga dia perlu, orang kata, melakukan perubahan sekiranya perlu. Okey, kalaulah berlaku inflasi contoh dia. Okey, so kamu kena tengok perlu bersedia untuk melakukan sebarang perubahan. Okey, so kadar inflasi ni agak berbahaya sedikit sebenarnya. Okey, kerana dia adalah berkenaan dengan kenaikan harga barang. Okay, so pastinya bila harga barang meningkat, so kos sara hidup juga meningkat. Okay, jika keadaan ini berlaku, Encik Yusof patut mengambil langkah untuk menambahkan pendapatan dia lah. Seharusnya bila kos taraf hidup ini meningkat, so Encik Yusof ni mungkin dia dah tak boleh nak buat perubahan kepada dia punya pelan kewangan. So nak tak nak, dia kena buat kena cari sumber pendapatan yang lain lah. Okay, membuat kerja sampingan. Okay, namun pelan kewangan ini boleh dicapai. Okay, kalau ikutkan pelan kewangan, membeli komputer tadi boleh dicapai kerana beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan membuat pelaburan, iaitu RM150 tadi, dan boleh dijadikan sebagai pendapatan pasif. Okay, pendapatan pasif ni kamu letak sekali, macam pelaburan tadi, letak sekali duit dalam bank, so kamu biarkan dia dalam bank, so kamu akan dapat dividen setiap tahun. Ini kita panggil sebagai pendapatan pasif. Okay, so kalau ikutkan mampulah Encik Yusof untuk membeli satu unit komputer harga RM6,000 apabila genap setahun simpanan beliau. Jadi jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.